Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik tingkatan 4 latihan practice comprehensive. Jadi sebelum kita sambung, kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Oke, buka buku teks muka surat 207, latihan practice comprehensive, soalan 6. Graf Raja Masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kereta sejauh 100 km. Graf OM menunjukkan gerakan kereta yang dipandu oleh Encik Lee dengan laju berata V km per jam. Dan graf OB ialah gerakan kereta yang dipandu oleh Encik Tola dengan laju berata V tolak 20 km per jam. Hitung A. Nilai V jika beja masa yang diambil oleh Encik Lee dan Encik Dona untuk sampai di destinasi ialah 25 minit. Okey, di sini maklumat yang diberi okey, dua buah kereta mereka bergerak dengan jarak yang sama iaitu 100 km, betul? Graf OA iaitu warna garis hijau ini ialah Encik Lee, betul? Dengan laju berata ialah V km per jam. Graf OB maksudnya warna garis yang merah ini ialah dibantu oleh Encik Dora dengan laju berata V tolak 20 km per jam. Dan maklumat nak kamu cari nilai V. Pertama kita semak unit yang diberi oleh soalan. Okey, di sini dia pakai km per jam. Kalau unit yang digunakan oleh graf jarak masa, di sini ialah km. Okey, unit sama, tak jadi masalah. Tapi di sini kamu perhatikan dengan sini dia pakai minit. Ada nampak? Tapi sini dia pakai jam. Maksudnya unit tidak sama. Maksudnya nanti kamu sini mesti bahagi dengan 60. Okey, supaya boleh tukar unit minit menjadi jam. Masih ingat rumus bagi laju berata? Rumus bagi laju berata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kita tengok balik lagi soalan. Laju berata yang diberi oleh Encik Lee ialah V kan? Okey, kamu boleh tulis laju berata Encik Lee sama dengan V km per jam. Dan masih ingat rumus bagi laju berata tadi cikgu sudah cakap iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi kamu tengok garis yang warna hijau ini kan. Ini ialah diwakili oleh Encik Lee Jadi jumlah jarak sangat jelas ialah 100 km. Jadi ke sini kamu boleh tulis 100 km per masa. Masa ialah T tolak 25 minit. Jadi kamu tulis ini T tolak 25 minit sama dengan V km per jam. Kamu boleh semak unit Sini ialah km, okey, tak jadi masalah. Tapi sini ialah minit ini ialah jam, betul? Tadi cikgu sudah cakap masa di sini unit dia ialah minit Jadi minit ini kamu kena tukar menjadi jam, jadi mesti bahagi dengan 60 Maksudnya di sini kamu boleh tulis 100 km bahagi dengan T tolak dengan 25 bahagi dengan 60 Jadi unit dia sudah tukar menjadi jam Jadi sama dengan V km per jam. Kalau unit kamu sudah tukar jadi sama, jadi kita boleh terus potong tak perlu tengok lagi nanti Sini bahagi 60 kamu boleh pintar menjadi tarak 100 Kenapa? Okey, kalau kamu tak tahu, jadi cikgu sini tunjuk langkah dia lebih terperinci Jadi 100 per ini maksudnya bahagi, betul? Jadi kamu boleh tulis bahagi T tolak 25 per 60 sama dengan V. Masih ingat kalau kamu bahagi ini, kalau kamu tukar menjadi tarak, belakang ini dia kena somsam, betul? Menjadi 60 per T tolak 25 sama dengan V. Dan ini kamu boleh taruh okey? Ingat ini kamu kena taruh ke atas, okey? Okey, kamu boleh tekan kalkulator dan jawapan dia ialah 6,000 per T tolak 25 sama dengan V Jadi sini bahagikan, bahagi pintar menjadi tarak. Jadi 6,000 sama dengan VT tolak dengan 25V Okey, kita berhenti di sini dulu sebab persamaan serentak kan. Kita tengok satu lagi persamaan macam mana Satu lagi maklumat ialah laju berata Encik Tola sama dengan V tolak 20 km per jam, betul? Ini yang diberi oleh soalan Rumus bagi laju berata, masih ingat jumlah jarak bahagi dan jumlah masa. Jadi sama juga jumlah jarak ialah 100 km. Bahagi dengan jumlah masa, okey? Kalau kamu perhatikan graf di sini garis merah ini ialah Encik Tola kan, betul? Dan masa yang diambil ialah T Dan sini maksudnya kamu bahagi dengan T, unit ialah minit, sama dengan V tolak 20 km per jam Dan sama juga ini km tak jadi masalah, tapi ini ialah minit, ini ialah jam. Maksudnya sini kamu kena bahagi 60
supaya dapat tukar unit minit menjadi jam. Maksudnya kamu tulis 100 km bahagi dengan T bahagi dengan 60. Jadi unit dia suatu tukar jadi jam lah. Sama dengan V tolak 20 km per jam. Jadi unit suara sama, jadi tak perlu tengok lagi lah. Semua boleh potong. Okey, ingat unit T ini adalah dalam minit. Sama dengan cara tadi buat, 60 ini boleh terus pindah atas sebenarnya menjadi tarak, betul? Cikgu tunjuk cara yang lebih terperinci lah. Itu 100 bahagia garis ini per kan, maksudnya bahagi T per 60 sama dengan V tolak 20 . Jadi saya sudah cakap tadi kalau bahagi ini tukar menjadi tarak, belakang ini mesti songsang kan. Jadi menjadi 100 tarak 60 per T sama dengan V tolak 20 . 100 ini tarak ke atas jadi 100 tarak dengan 60 menjadi 6000 per T jadi sama dengan V tolak dengan 20 . Ini 6000 sama dengan ini kurungan V tolak 20 bagi T pindah menjadi tarak T, betul? Lepas itu cikgu nak cari T ini jadi cikgu pindah ini kurungan kan tarak tarak pindah menjadi bahagi, maksudnya menjadi 6000 bahagi dengan V tolak 20 sama dengan T. Kalau kamu perhatikan persamaan ini pun ada dua pemboleh ubah, betul? Satu ialah V, satu ialah T. Seperti tadi cikgu cakap lah, sangat jelaskan. Guna kaedah penyelesaian persamaan serentak, betul? Jadi kita balik ke langkah tadi. Okay, encik dolar persamaan dia ialah 6000 per V tolak 20 kan sama dengan T, betul? Lepas itu kamu boleh gantikan nilai T ini masuk kepada persamaan tadi encik Li punya. Sebab pemboleh ubah T mereka adalah sama. Okey, cikgu di sini buat anak panah, maksudnya kamu boleh sambung langkah dia. Di sini kamu boleh tulis 6000 sama dengan V kurungan T kamu tukar menjadi unit ini, iaitu 6000 per V tolak 20 tolak 25V ya. Okey, V ini boleh taruh masuk ke dalam kurungan. Lepas itu ini negatif 25V, kamu boleh pindah ke sini ya. Negatif pindah menjadi positif, jadi di sini menjadi 6000 tambah dengan 25V sama dengan ini taruh masuk ke dalam kurungan menjadi 6000V ya per V tolak 20. Okey. Lepas tu ini ya bahagi pindah menjadi tarak. Dan ingat kamu pindah menjadi tarak mesti tarak kedua-duanya. Bukan tarak kepada ini sahaja ataupun ini sahaja. Bukan tarak kedua-duanya. Kamu boleh tulis macam ini ya. 6000 tarak dengan V tolak 20 kurungan. Tambah lagi 25V tarak dengan kurungan V tolak dengan 20 sama dengan 6000V ya. Cikgu sambung sini ya supaya kamu tengok lebih jelas okey. Jadi kamu taruh masuk ke dalam kurungan semua taruh. Jadi 6000 taruh V sama dengan 6000V. Dan ini 6000 taruh dengan negatif 20, ini kamu boleh tekan kalkulator lah. 6000 taruh dengan negatif 20 jawapan ialah negatif 120,000 okey. 4 biji kosong jadi 12000 okey. Ditambah lagi 25V taruh dengan V menjadi 25V kuasa 2. 25V taruh dengan negatif 20. Jadi sama juga kamu boleh tekan kalkulator. 25 taruh dengan negatif 20. Jawapan dia ialah negatif 500. Negatif 500. Tampaknya pelajar kesilapan di sini dia tidak tulis V dia hanya tulis negatif 500. Ingat ada lagi V di belakang sama dengan 6000V. Okey. Jadi ini boleh pindah ke sini menjadi tolak, betul? Positif pindah menjadi negatif. Jadi 6000V ialah ini cikgu tulis di sini. Ini pindah ke sini, jadi positif pindah menjadi negatif 6000V, okey? Jadi ini sambung ke sini, negatif 12000, 6 biji kosong tambah lagi 25V kuasa 2 tolak dengan 500V sama dengan kosong ini tinggal kosong mesti tulis. Seterusnya ini boleh potong, betul? Sebab satu positif, satu negatif memang hilang Lepas itu cikgu V kuasa 2 tulis depan 25V kuasa 2 tolak 500V negatif 120,000 sama dengan 0. Nampak menjadi persamaan kuadratik, betul? Kamu boleh pakai kaedah pemfaktoran untuk selesaikan Jadi sekarang kita simplifikan, maksudnya semua kita bahagi dengan 25. Maksudnya ini bahagi dengan 25, ini menjadi V kuasa 2 lah. Tolak dengan 500 bahagi dengan 25, ini jawapan ialah 20 Maksudnya di sini kamu tulis 20V Tolak lagi 120,000, 4 biji kosong bahagi dengan 25, ini jawapan ialah 4800. Jadi 4800 okey sama dengan 0. Jadi seterusnya kamu guna kaedah pemfaktoran untuk mencari nilai V.
Kaedah pemfaktoran kamu boleh buat secara manually, kamu kira ataupun kamu guna kalkulator. Kalkulator bagi model yang berlainan, cara tekan untuk kaedah pemfaktoran pun ada lain sikit lah. Kalau kamu guna kalkulator yang sama dengan cikgu, jadi kamu boleh rujuk lah, cara yang cikgu tekan untuk mencari nilai V dengan kaedah pemfaktoran. Pertama kamu tekan menu ini jadi panggil fungsi keluarkan. Jadi kamu tekan ke bawah, pergi ke cari ini ada A punya, equation and function, tekan ini A, jadi kamu tekan alpha. Lepas ada nampak merah A di sini, kamu tekan ini Dia ada dua pilihan, jadi kita pilih dua, yaitu polinomial. Jadi kita tekan dua lah. Lepas tu dia tanya kamu degree maksudnya kuasa lah, kuasa 2 sampai 4. Dan soalan kita ialah paling tinggi ialah kuasa 2, betul? Jadi kita pilih 2, jadi kita tekan 2. Jadi masukkan nilai-nilai inilah, Sekarang dia ialah S kuasa 2, tapi kita ialah V kuasa 2. Sebenarnya sama, sebab mereka ialah boleh ubah. Dan di sini ialah A kan, jadi A kita ialah 1, jadi kita masukkan 1. Lepas tu kita tekan sama dengan, lepas tu dia akan tanya B kamu. B kamu ialah rujuk ini, betul? Negatif 20 sama dengan, sekarang ialah C C ialah berapa? C ialah negatif 4.800. Jadi kita masukkan negatif 4.800. Lepas tu tekan sama dengan. Jadi kamu boleh buat semakan lah. Jadi kamu boleh tekan sama dengan lagi. Jadi dia akan beri kamu salah satu nilai yang 80 Jadi sini kamu boleh tulis V sama dengan 80. Lepas tu nilai yang kedua ialah negatif 60. V sama dengan negatif 60. Jadi kita kena lagi buat satu langkah ke atas supaya boleh lengkapkan langkah kita. Kurungan V tolak 80. Jadi buka lagi satu kurungan V tambah 60 sama dengan kosong. Maksudnya jawapan positif ini apabila kamu tulis langkah ke atas, di sini menjadi negatif Dan sebaliknya kalau jawapan sini kamu negatif, jadi kalau kamu tulis langkah ke atas, sini menjadi positif Dia somsang Jadi belakang ingat dia ada sama dengan kosong. Ini mesti tulis Jadi kalau kita tengok pada lagi V. Apa maksudnya V di sini? V di sini kalau ikut soalan ialah rujuk kepada laju berata. Dan nampak dia tidak sama dengan kadar perubahan laju dengan pecutan Kalau kadar perubahan laju dengan pecutan, dia boleh nilai negatif kan. Tapi bagi maklumat laju jawapan dia mesti positif tidak ada negatif. Maksudnya jawapan sini ialah ditolak. Maksudnya jawapan negatif kita tidak diterima. Kita hanya terima jawapan positif. Jadi kesimpulan kamu ialah jawapan nilai V adalah sama dengan 80. Maksudnya ini ialah jawapan untuk soalan 6A lah. Nilai V sudah keluar. Sekarang kita tengok soalan 6B Waktu dalam sistem 24 jam Encik Lee sampai di destinasinya. Jadi mas satu garis mewakili Encik Lee jadi sangat jelas garis warna hijau ini, betul? Maksudnya kita nak cari masa ini Jadi pertama kita kena cari apakah nilai T ini. Tadi kita sudah carikan nilai V sama dengan 80. Jadi kamu boleh gantikan nilai V ini sama dengan 80. Masuk ke dalam persamaan tadi Encik Lee dengan Encik Dola. Kamu ganti kepada persamaan Encik Lee pun boleh. Kamu ganti dengan persamaan Encik Dola pun boleh Kalau kita tengok situasi ini, kita ganti kepada Encik Dola lebih senang, betul? Sebab kita nak nilai T di sini Ini ialah maklumat kita sekarang Jadi jawapan bagi soalan 6B ganti V sama dengan 80 ke dalam persamaan tadilah Encik Dola tadi, iaitu 6,000 per V tolak 20 sama dengan T Kamu boleh tulis 6,000 per V kamu ialah 80 sekarang kamu boleh tuliskan T 80 tolak dengan 20. Jadi sama dengan T Jadi boleh terus kira di sini 6,000 80 tolak 60 sangat jelas jawapan ialah 60, betul? Sama T. T kamu sama dengan berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. 6,000 bagi dengan 60 kan. Jadi jawapan ialah 100 Maksudnya T kamu ialah 100. Unit dia masih ingat minit tadi cikgu sudah cakap T kamu ini dalam unit minit Jadi jawapan bagi T ialah 100 minit. Kalau kamu perhatikan garis warna hijau ini iaitu Encik Lee jadi sampai di tempat dia ialah pada masa T tolak 25 minit. Jadi T kamu sudah cari 100 minit, betul? Maksudnya di sini 100 tolak 25. Jadi sebenarnya jawapan di sini ialah berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. 100 tolak dengan 25. Jadi jawapannya ialah 75. Maksudnya sebenarnya Encik Lee ini dia mengambil masa 75 minit untuk sampai di tempat dia. Ini maksud dia. Jadi kamu boleh tulis masa yang diambil oleh Encik Lee sampai di destinasi dia sama dengan T tolak dengan 25 kan? Minit kan? Ikut graf ini T tolak dengan 25 minit. Jadi
T tadi kamu saya cari 100 minit, jadi kamu tulis 100 tolak 25, di jawapannya adalah 75 minit. Soalan minta waktu dalam sistem 24 jam, actually sampai di tempat dia. Dan kalau kamu perhatikan graf ini, mereka bertolak pada pukul berapa? Mereka bertolak pada pukul jam 8 pagi, Tadi kamu soal kira, actually sampai di destinasi dia menggunakan masa 75 minit, betul? Maksudnya berapa waktu dia sampai di destinasi dia. Jadi kamu boleh pakai ini adalah jam, ini adalah minit. Jadi 0800 tambah dengan 75 minit. Jawapan ialah 0875. Ingat masa tidak boleh lebih 60, betul? Tapi ini soal lebih 60 kan. Jadi sini kamu tolak 60. Tapi apabila sini kamu tolak 60, maksudnya sini kamu kena tambah 1, betul? Sebab dia soal lebih 60 minit. Dan sini menjadi 15 dan sini menjadi 09. Maksudnya waktu actually sampai di destinasi dia ialah berapa? Ingat sistem 24 jam. Jadi di sini kamu mesti tulis jam 0915. Ingat unit bagi sistem 24 jam ialah ini ada unit jam di sini. Kalau jawapan kamu hanya tulis 0915, jawapan kamu salah. Ingat, kalau kamu hanya tulis 0915 ini, kita lukis jam di depan. Ini bukan sistem 24 jam. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 6B. Jadi video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, Bye-bye.